ibu saya sendiri iaitu Diamond Zina untuk menyampaikan topik bagaimana bermula asas 3,200 mata hingga diamond. Dipersilakan. Terima kasih Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ahli kita masih kekal 23 orang. Macam mana dengan cerita Lani tadi? So sungguh hebat kan? Jadi hari ini Hebat. Jadi semua orang boleh mencapai sampai macam tu. Jadi sebenarnya nak capai macam tu memang kena usaha kuat lah. Kalau kita usaha kuat mesti boleh capai. InsyaAllah Lani boleh capai diamond tahun ini. Jadi kita sama-sama berusaha untuk terus kata mencapai apa yang kita plan dan kita targetkan untuk tahun 2022. Okey, malam ni kenapa tak ada malam ni nak bincang tajuk ni. Tak ada buku pula. Baru ada. Sebenarnya Lani pun dah sebut tadi, banyak juga kat sini. So Kak Ina macam sambung yang last week lah, sebab tu Zoom 9 dan 10. Jadi kalau kita nak betul-betul kukuhkan network kita, memang kita kena betul-betul master dan faham sangat-sangat 3,200 mata. Faham betul-betul tau, bukan faham sikit-sikit, bukan faham gitu-gitu. Setiap point tu kena faham, tak faham tanyalah. Jadi macam mana kita nak praktiskan 3,200 mata? Jadi Kak Ina buat bermula dengan cukupkan keperluan diri kita. Kita mula dulu cukupkan untuk diri kita. Dan keluarga kita. Keperluan apa? Keperluan produk lah untuk diri sendiri dan keluarga. Okay, kalau kita kata kat sini tak keluar. Apa tak keluar? So paling minima kita minum kopi 2 paket sehari. Ini paling kita tak ada bajet lah. Kita cuba 2 paket sehari, so kita perlu 3 kotak. So 78 point. Ini keperluan diri kita. Jadi kalau kita nak buat business stronghold, kita kena betul-betul guna sampai kita dapat rasalah kesan baik kepada diri kita. Kalau kita minum sikit-sikit selang-selang, lambat kita dapat rasa, jadi lambatlah kita menjiwai dia. Jadi kalau kita bercerita pun, taklah betul-betul kita sampaikan tu. Kalau kita lalui, tengok macam Lani tadi, memang kita rasa keikhlasan tu cerita dari perjalanan dia sendiri. Kepada kami yang tahu, lagilah sangat tersentuhlah bila dengar kan. Jadi sepatutnya kalau kita cerita tentang pengalaman kita, apa yang kita buat, memang orang akan nampak keikhlasan tu. Sebab tu kita kena guna. Kena peruntukkan sedikit belanja untuk cukupkan keperluan diri kita ni. Okey, so jadi kalau 2 paket kita perlu 3 kotak kopi. So 78 point. Dan itu kopi ni keperluan Lindsay lah yang kita bagi kepada diri kita. Jadi cukupkan keperluan probiotik. So kita kata 1 kotak je lah sebulan. Mula-mula kita nak mula. Jadi dapat 56 point. And then kita juga boleh tambah lagi untuk kata dapat kesan probiotik tu dengan lebih bagus, kita bagi prebiotik iaitu fiber. So 72 point. So kalau kita jumlah ni dapatlah 206 point. Kalau RM 280. Memang kita rasa 280 ni besar, tapi sebenarnya kalau kita betul-betul buat, kita boleh dapat percuma saja. Jadi situasi ini ini kombinasi yang pilihlah ikut keperluan masing-masing. Tapi yang Kak Ina bagi ni kiraan untuk dapat 206. So bahagian yang fiber ni kalau tak boleh, maybe boleh tambah kopi untuk pasangan kita 3 kotak pun boleh. Dia akan jadi 212. Okay, so kopi, lactoberry dan fiber. Bagi yang tak pernah kenal, inilah keperluan paling basic yang kita perlu fikirkan untuk diri kita. Seterusnya untuk keluarga. Tapi mula-mula dirilah dulu kan. Kita yang buat. Lepas tu kita perlulah, kenapa kita buat macam ni? Kenapa kita cukupkan keperluan ni? Mesti kita ada kefahaman-kefahaman tertentu menjadikan kita nak guna macam ni. Kefahaman tentang kesihatan, kenapa kita nak guna kopi 2 paket, kenapa kita perlu makan lactoberry. Jadi berkongsilah kefahaman ini dengan 15 orang kawan. Targetlah betul-betul 15 orang kawan, heart to heart cerita. Hati ke hati, jumpa. Face to face sekarang dah boleh kan? Kita pergi jumpa. Kita cakap.
keperluan ni. Tambah-tambah dalam keadaan sekarang, memang kita sangat-sangat perlu membantu rakan-rakan yang perlu. Kerana kita sendiri yang lalu, kalau kita dalam suasana orang kata revolusi kesihatan yang sangat mencabarlah sekarang ni, zaman sekarang. Jadi bila kita demam ke, kita terus cari linzi, kita terus makan lactoberi. Jadi kawan-kawan kita yang kat luar sana, yang tak tahu jalan ikhtiar tu, kita pergilah berkongsi dengan diorang. Nak tak nak tu bukan kerja kita. List down 15 orang yang pertama. Pergi cerita. Kalau dia kata, wah 280 ni mahal sangatlah. Kita kata sebenarnya, dia ada tak kawan 15 orang untuk dia dapat makan percuma. Kalau kita tengok, kalau kita cerita dekat 15 orang kawan, tambah dengan diri kita, kan jadi 16 orang. 16 kali kalau beli semua macam ni, 206 poin, kita dapat 3,296 poin. Jadi dari sini dah 16%. Kita dapat RM527.36. Kos kita 280 je, cakap macam tu. Jadi bermakna sebenarnya belanja kita tu free saja. Cuma kita kena kerja keras untuk dapat 15 orang kawan yang pertama. Dan perkara ni memang kita kena lalui sendiri, kita kena buat sendiri, kita kena rasa sendiri. Barulah kita boleh duplicate benda ni betul-betul kepada network kita. Kalau kita tak lalui sendiri, macam mana kita nak duplicate? Kita kena lalui sendiri. Kita kena bawa kelengkapan. Kan kita dalam Zoom meeting ni kena ada buat persediaan yang kita perlu untuk kita jalankan. Kita kena bawa lah semua kelengkapan tu. Flip chart ke, buku hijau ke, atau nota-nota whatever yang kita nak sampaikan. Itu step 1. Cukupkan keperluan diri sendiri. Okay. Of course lah bila kita cukupkan keperluan ni, kita faham sesuatu. Kita faham apa? Kita faham tentang kesihatan. Kalau kita tengok, okay, kita faham tentang ilmu kesihatan. Kita faham betul-betul, maka kita boleh berbelanja untuk diri kita. So, kalau kita fahamlah, yang pertama sekali, untuk kita sihat, kita nak jaga sistem ni kan. Ini memang orang kata penyakit bermula daripada usus yang kotor. Jadi sistem ni kita kena jaga. Kita kena fahamkan semua orang benda ni. Hari ni Kak Ina pergi berjalan di rumah kakak ipar Kak Ina dulu Langat. Bercerita dengan anaknya yang baru masuk universiti lah. Cerita tentang sistem ni. Kita buat syahwar, kita nak fahamkan kita nak jaga kebersihan kita nak jaga kesihatan kita supaya kita sihat. Jadi kita cerita keperluan ni. Ini keperluan hakiki yang kita kena bagi tahu dekat ramai orang. Apa dia? Sistem ni perlu cukup enzim, perlu cukup prebiotik, perlu cukup serat. Jadi kat mana sumber-sumber ni kita nak dapat? Jadi kalau kita nak dapat enzim, memang dalam syahwar pollen lah. Sebab pollen ada enzim, koenzim, ada nutrisi yang cukup, ada mineral, ada vitamin dan sebagainya. Ini makanan kedua lengkap selepas susu ibu. Kan kita perlu nutrisi, so dekat sini pun boleh dapat nutrisi. So dalam sistem ni kita nak dapat enzim tu. So kita kata inilah kat mana nak dapat. Selain pada ni kita kata dapat dari buah. Tapi hari-hari dah kena beli buah dan kena cukupkan. Jadi bagi kita yang tak berkesempatan, memang nak beli buah pun takut buah yang GMO, kita makan pollen. Okay. Lepas tu sistem juga perlu prebiotik. So benda ni memang kita tak boleh, orang kata elak lah, memang itu keperluan dia. Kita cakap lah keperluan dia. Sebab tu kita sendiri bila kita faham, kita akan rasa kita nak gunalah benda ni. Kita nak beli. Jadi keperluan dia adalah prebiotik. Tadi Amirul Aiman dah cerita tentang prebiotik. Jadi kita nak faham, kita cari nota-nota prebiotik, Google cari maklumat dia untuk faham keperluan sistem ni tentang prebiotik ni. Baru kita boleh bercerita dengan sangat baik kepada rakan-rakan kita. Kalau kita nak cerita prebiotik, kita bawalah nota prebiotik kalau kita tak boleh ingat. Kan? Jadi itu perkara kedua. Perkara ketiga adalah prebiotik, iaitu fiber tadi. Kan tadi Kak nak kira kopi, lekto dan fiber. Untuk step pertama. So kalaulah kata kita rasa tak mampu lagi yang selebihnya, cukuplah bermula macam tu. Tapi kalau kita mampu, kita makan lengkap. Okay, soya ni adalah sumber protein yang sangat sihat. So memang kita perlu pun protein untuk membaik pulih sel-sel kita yang tercedera, yang luka, yang ulcer dalam sistem ni. Jadi kalau orang gastrik lagi-lagi perlu protein ni untuk dia makan dalam set ni.
So jadi ini kalau you kira poin ni dah berapa banyak kita dapat. Itu yang pertama. Kita betul-betul fahamkan rakan kita tentang perkara ini. Yang 15 orang yang kita nak cerita keperluan dia untuk beli tu. Sit down dengan dia betul-betul. One to one betul-betul. And then itu yang pertama. Yang kedua, of course lah, kalau orang tu ada masalah ni yang lama, dia akan efek kepada liver ni. So liver ni maybe dah sangat toksik, jadi kita nak rawat dia jadi normal, jadi sihat. Jadi keperluan seterusnya kita perlu linzi. Linzi ni yang kita perlu untuk baik pulih sampai ke organ liver. Sebab tu dekat step pertama tadi kita makan minum kopi je. Okey, kopi ni macam keperluan ni yang paling minimal lah. Tapi kalau kita dapat Jaha ke Nutri tablet ke YK lagi bagus, so lagi baguslah kita bagi kepada keperluan kita, orang kata keperluan yang sangat bagus kita bagi kepada sistem badan kita. So untuk kita terangkan lagi keperluan ini, kita mesti bagi tahu macam mana daripada kita problem usus ni boleh rosak liver kita. Kalau kita problem ni lama-lama boleh rosak liver kita. Apa jadi kalau liver ni dah rosak? Kalau jadi fatty liver lah, kalau jadi fibrosis lah, jadi kanser dan sebagainya lagi teruk. Baik kita jaga sistem ni supaya tak rosak sistem liver ni. Macam mana dia boleh rosakkan sistem tu? Okay, nanti kita tengok. Okay, kalau kita tengok yang kalau kita mampu makan yang macam ni, yang ni kita ambil kopi saja, soya, fiber, lactose, kopi. Poin yang kita dapat 256. So kita dapat kos kita belanja 345. Tapi kalau kita tak mampu, kita buanglah dulu soya ni. Jadilah macam tadi 206 kalau kita buang soya. Sebab soya 50 PV. So sini tolak RM65. Jadilah 280. Kombinasi itu ikutlah kita punya kemampuan masa tu. Tapi akhirnya memang kita nak semua orang makan semua ni setiap pagi sebagai makanan yang sihat. Kalau boleh sarapan pagi kita sarapan ni je. Lepas tu barulah lewat sikit kita makan makanan yang lain. Kita tengok macam mana kalau kita jam gas usus boleh pergi rosakkan liver. So ini flip chart kita tu. Kita bukalah flip chart kita. Kita tunjuk. Okay. So kalau tengok kat sini lah liver yang kita nak bincang tu. So liver ni kawal 3 sistem besar. Sistem pertahanan, sistem rembesan dan metabolisme, sistem penghazaman ni. Okey, so jadi di sini kalau kita jam dekat usus ni kan dia pergi kepada toksik-toksik tu akan pergi kepada liver ikut salur darah ni. Sebab tu endingnya liver kita menjadi fatty liver dan seterusnya melarat jadi fibrosis dan kanser. Dan mungkin boleh jadi keraslah fibrosis tu. So jadi kat sini kita nak jaga ni, kita kena clearkan ni. Kita kena cukupkan keperluan dalam sistem ni. Maknanya cukup prebiotik paling kurang, cukup serat, cukup enzim untuk dia sihat. Jadi bila sistem ni sihat, maknanya sistem penghazaman ni sihat, sistem rembesan dan metabolisme ni sihat, so liver sihat, so sistem pertahanan sihat. Jadi sangat baguslah untuk zaman sekarang ni kita mempunyai sistem pertahanan yang sangat kukuh. Jadi liver ni juga penapis nombor 1 dalam badan kita. So bila dia sihat, dia boleh tapis darah dengan bagus. So sistem ni pun sangat sihat. Jadi tak adalah masalah darah tinggi, darah rendah, jantung tersumbat sana sini. Kan? So jadi kita perlu sangat menjaga organ hati ni untuk menapis darah kita agar kita tidak merosakkan sistem peredaran darah ni. Jadi bila sistem peredaran darah ni sangat bagus, jadi secara tak langsung dua sistem ni pun jadi bagus. Endingnya semua sistem kita jadi bagus. Jadi kita bolehlah kekal sihat insya-Allah. Jadi bermula dengan keperluan gas usus and then jaga liver kita dan insya-Allah semua sistem kita akan jadi bertambah sihat. Okay, jadi kita fahamkan fitrah tubuh badan kita ni. Perlu makan dan perlu bila kita makan dan kena proses. Proses tadi perlu enzim, perlu prebiotik tadi, perlu all the fibers. Jadi perlulah dalam mulut ni apa? Dalam proses penghazaman enzim amilase. Dalam perut ni peptida, pepton, lipase kat sini dan seterusnya baru keluar kat usus besar. Dalam mulut ni karbohidrat yang diproses. Dalam perut ni protein yang diproses. Duodenum ni akan proses karbohidrat, protein, lemak. So dia perlulah kombinasi enzim yang betul. Dan dalam usus kecil ni semua jugalah protein, karbohidrat dan lemak diproses. Jadi kita kena, jadi proses tu kita kena cukup. Jadi bila betul kita akan dapatlah sistem yang sangat sihat
iaitu kekal sihat secara fitrah, kembalikan fitrah tubuh badan kita ni, kita kena dapat 3 perkara ni, iaitu buang air besar hari-hari, sekurang-kurangnya sekali atau 2 kali dengan kualiti yang betul. Carilah maklumat kualiti yang betul. And then kena buang air kecil 5 ke 6 kali sehari. So ini kena cukup air baru kita dapat 5-6 kali sehari. Dan kita kena buang angin 14 kali sehari. So jadi ini kalau kita tak cukup keperluan asas sistem ni, kita susahlah nak dapat benda ni. Tapi kalau kita dah faham, bila tak dapat, kita terus cari. Sebab itulah kita kena fahamkan kawan-kawan kita semua. Cakap heart to heart. Betul-betul bagi tahu keperluan tu agar dia orang boleh berbelanja untuk jaga kesihatan. Sebab kalau dia orang tak belanja beli sekarang produk Syahhu untuk jaga kesihatan, dia tengok sakit mahal juga, dia orang kena belanja. Daripada sikit jadi bertambah banyak kan. Okay, so jadi bila sistem ni kita jaga, 6 sistem ni akan 6 sistem ni semua akan sihat. Okay, so last week Kak Ina dah tayang ni, jadi Kak Ina tak payah tayang lah. Okay, jadi kita kena fahamlah keperluan produk tadi. Dari segi protein ni kita kena faham. Ini ringkasan ni pun dah cukup dah kalau kita nak betul-betul faham. Tengok, protein ni dia membantu sistem pernafasan. Contoh orang asma, orang batuk. Jadi dalam keadaan sekarang, orang yang kena COVID biasanya batuk yang berpanjangan, berkahak. Jadi kita boleh cadangkan soya kita ni minum dengan kopi. Jadi kita baca dekat dia. Maksudnya macam mana kita nak dapat orang guna soya ni, kita kena tahulah kegunaan dia. Untuk kolesterol tinggi, kan, untuk hormon, untuk masalah lemak dalam saluran darah, untuk sembelit, masalah usus, radang usus, ulcer, gastrik, tekanan darah, tinggi atau rendah kencing manis, obesiti, orang yang kurang susu badan, bagi ibu yang menyusu bayi. So ini kandungan dia. Dalam protein kita ni ada protein kacang soya terasin. Terasin tu maksudnya tidak mengandungi purin. Itu maksudnya terasin. Kita dah buang ni. So lecithin sejenis kandungan penting dalam sel. Lecithin ni sangat bagus untuk otak kita. Jadi kalau kita amalkan protein, kita bagi dekat anak-anak kita, so baguslah untuk otak dia. Itu kita kena faham tentang produk. So kedua kita faham tentang tadi kita kata enzim tadi kan. So apa ada dalam kita punya pollen. Ini 16 jenis vitamin, 16 jenis mineral, 94 jenis enzim dan koenzim. Inilah kita kata nak dapat enzim, ambil daripada sini. 21 jenis asid amino. Asid amino ni protein yang dalam bentuk ringkas. Kalau kita makan pollen, kita dah dapat pun protein yang ringkas dan tak perlu proses. Jadi badan kita akan lebih. Okey. So jadi 28 jenis asid nukleik, karbohidrat dan kandungan lain. Ini kegunaan dia, menjaga kesihatan jantung sebab ada lecithin tadi, menguatkan sistem saraf untuk usus, kan, menjaga kesihatan kulit, membantu mengawal sistem metabolisme badan. Ini pun untuk penghazaman juga, membantu melawan bakteria. Kan ini untuk imun sistem, memperbaiki sistem hormon badan kita dan memberi kecergasan sebagai tenaga. So itu tentang pollen. Kita bawa ke mana-mana ni, cerita ringkasan dulu. Nak detail kita bagilah detail nanti. Okay, macam fiber pula. Fiber kita sangat istimewa sebab fiber kita ni fiber larut air dengan kira yang larut air boleh masuk dalam saudara, yang tak larut tu duduk dalam usus besar kita. Jadi fungsi dia apa? Memulihkan fungsi usus perut, mengawal gula darah kalau orang yang kencing manis, menurunkan paras kolesterol. Ni Kak Ina selalu cadangkan kalau orang kolesterol makan fiber kita banyak-banyak. Insya-Allah sangat membantu. Ni yang ni, menurunkan paras triglycerid ni. Ini kepekatan darah kita ni. Kalau sebelum ni Kak Ina pun tak pernah pun tahulah kepentingan triglycerida ni. So jadi ini kalau terlebih banyak dia, darah kita jadi pekat. Tapi kita tak darah tinggi tau. Sebab tu kita kena makan fiber yang cukup untuk kita menurunkan paras kandungan ini agar darah kita tak pekat. Tambah dengan orang yang ambil vaksin pula, lagilah memekatkan darah. So lagi kita kena makan fiber dengan banyaknya.
Okey, so ini kandungan, ini tentang lactobacillus. 4 perkara ni kita master lah. Ambil tahulah, ini keperluan basic tubuh badan kita. Dalam fiber, dalam lactobacillus kita, ini dia punya orang kata bahan yang ada di dalam dia. Iaitu ada bakteria, ini bakteria yang terlatih lah. Yang telah, kalau macam mana Chong Ho dapat, dia panaskan bakteria tu sampai suhu 42, yang mana tak mati tu baru dia ambil. Sebab itulah bakteria kita ni sangat tahan suhu sehingga melebihi suhu badan kita. Jadi kalau kita makan prebiotik ni, lactoberry ni, dia bolehlah sampai ke perut kita. So dia tak matilah. Setengah tu kalau kita makan macam prebiotik lain mungkin tak tahan suhu, sampai tekak pun dah boleh mati sebab tekak kita pun dah 37 darjah Celsius. Okey, selain pada tu dia ada cranberry, raspberry, blueberry. Ni ada fungsi-fungsi dia. So benda ni kita tadi dah Amirul dah explain, kita tak payah baca lah. So jadi untuk kita faham, kita baca sendiri juga. Ambil maklumat ni, 4 perkara ni kita kena tahu untuk kita dapat memberitahu kepada 15 orang kawan tadi kepentingan guna lactoberry, fiber dan kopi itu sekurang-kurangnya untuk menjaga sistem gas usus kita supaya kita boleh kekal sihat. Jadi hafal ni, ambil tahu betul-betul sampai kita betul-betul faham. Cari dalam website Chong Ho, dia punya ingredient dia apa, kegunaan dia apa, dan praktislah bercerita sampai ingatlah untuk kita cerita benda ni. Ini adalah keperluan hakiki. Kita kena guna dulu supaya kita pun tahu hasil dia, kesan dia kepada badan kita. Okey, so jadi kalau kita dapat guna lengkap benda ni, kita dapatlah satu yang selalu kita nyanyikan, ia sebagai set perut. Tambah kita nak sambut Ramadan 2 minggu lagi ni. Inilah kita boleh gunakan sebagai sahur kita. Memang sangat-sangat baguslah kalau kita amalkan pada bulan puasa ni. Pagi-pagi shake ni dulu. Macam kita bangun untuk buat sahur tu, bangun-bangun tu makan ni dulu. Ambil fiber 1, soya 1, pollen Kak Ina ambil 2, lactoberry ni selalunya ambil sebelum tidur lah. Kalau you nak combine ni pun tak apa, ambil dah 5 ke. So kalau nak tambah white king lagi, shake, makan dia dengan berapa biji linzi yang kita nak bajet, 5 biji ke 10 biji ke. Sebelum kita mula sediakan makanan untuk bersahur. So bila kita dah ready makan untuk bersahur tadi, sebenarnya kita dah kenyang. So kita makan serba sikit je. Family members kita pun kalau kita dah ada bajet, suruh makan macam ni. So makan nasi tadi ni makan sikit je. Kadang-kadang tak perlu pun. Kadang-kadang tak makan pun, teman je dia orang. So sampai petang sebenarnya kita masih bertenaga. Jadi kita boleh bantu pulihkan sistem badan kita. So elok kita amalkan betul-betul Ramadan tahun ini. Bersahur dengan set perut ni. Kalau siapa belum cuba, tak pernah cuba tahun-tahun lepas, cubalah tahun ini. Memang ia memberi satu kesan yang sangat baik. Ni kombinasi yang Kak Ina gunalah untuk pagi-pagi. So letak dalam bekas ni. Campurlah, kalau nak campur kopi sekali, campur. Kalau tak, 4 perkara ni. So makanlah dengan linzi ni. Itu sarapan pagi. Jadi kalaulah kata bulan puasa, kita buatlah ini sebagai sahur. Linzi ni guna air ni lah buat makan linzi ni. Okey, so jadi kesimpulannya kita bolehlah bagi tahu dekat kawan-kawan kita tentang mana tak bergerak. Dah. Sekejap. Okey, kita bolehlah bagi tahu kat kawan-kawan kita yang tadi tu untuk gas usus dan yang ni untuk linzi, kita ceritalah ni pula. Gas usus yang set perut tadi. Bila kita dah settle yang kefahaman tentang set perut, nak urus liver, kita guna linzi. Linzi mana satu? Tak kisahlah, YKK ke, YK2 ke, Jaha ke, YK ke, YKS ke sekarang ni kan. YKB, YKI tu dia ada untuk immune system dan untuk tulang tu kita guna kegunaan yang khas lah. Tapi kalau untuk bipolar liver, kita cadangkan linzi yang general. Kita namakan dia linzi general, bukan targeted linzi. Okay, so jadi kita bacalah fungsi-fungsi ni untuk mereka faham kenapa kena at least minum kopi.
Kalau kita kata dalam kopi kita ada Lindsay YK ni, kan kita boleh bagi upgrade dah kita punya kata keunikan kopi kita dan boleh menyebabkan mereka nak gunalah kita punya kopi. So jangan cerita kopi je, kena cerita Lindsay. So bila kita bawa kita cerita dalam kopi kita ada kopi yang berkhasiat, ada santan, cerita kopi, cerita santan, ada Lindsay, ceritalah part ni. Bila ada Lindsay, jangan bila kita buat plan satu-satu kata oh kita tak boleh guna flip chart. No, kita tetap guna. Tapi kita guna di bila kita sebut Lindsay tu. Okey, tak payah hurai benda ni panjang-panjang. Siapa nak dengar benda ni, masa kita cerita produk Lindsay. Last week special WM Nur Yuliani dah cerita benda ni. Okey, so conclusion dia, kita semua kena cukup keperluan kita set perut ni yang sebelah ni dengan Lindsay. Pilihlah mana-mana yang mampu guna sepenuhnya, kita dapatlah PV 256. Kalau kita tambah Lindsay, at least Jaha tambah lagi 222, dah dapat 4%. Sebenarnya memang kalau kita bagi kefahaman betul-betul, kita orang kata mampulah mendapat rakan-rakan yang boleh guna 200 PV untuk kita target 3,200 mata tadi. Tapi kena lengkaplah cerita, barulah boleh dapat 200 PV. Jangan cerita kopi je. Jenuhlah nak buat dengan kopi untuk dapat seorang tu 200 PV, kena jual berapa? 8 kotak kopi, baru dapat 200 PV. Dia kena jual. Tapi bagi yang tak mampu untuk makan, kita cadangkan jual kopi lah untuk dia dapat 200 mata. Okey, so kita tengok asas 3,200 mata. Betul-betul kena faham benda ni. Faham betul-betul, bukan faham sikit-sikit. Faham betul-betul ni maksudnya bila kita kata orang 15 ke 20 orang tu apa maksud? Kena fahamlah 15 ke 20 orang tu apa. So kalau kita kira tadi 256 PV, kita ambil 15 orang ngam-ngam, kalau dapat beli 256 PV, dah pun dapat 3840. Kalau 206 PV tadi, kita kena ada 16 orang. Baru kita dapat 3,200 mata. So kat sini kita dapatlah RM614.40 kalau kita dapat 3,200 mata. Jadi yang pertama, siapa yang tak cukup, kenalah cukupkan. Cukupkan ni bukan cukupkan ahli yang kita sponsor. Cukupkan line, at least 15 ke 16 line ni yang boleh kumpul 200 mata. Maksudnya macam tu. Kalau seorang dapat kumpul 200 mata, okeylah. Tapi kalau line tu line kumpulan yang tak mampu beli soya ke fiber, hanya mampu beli kopi, maybe kita kena perlu beberapa grup lah dalam satu line tu. Jadi 15 line yang boleh beli cukup 200 mata setiap line tu campur dengan diri kita, baru kita boleh capai 3,200 mata. Okey, itu yang pertama. Tapi kalau kita capai 3,200 mata dengan orang yang tak cukup, kita tak nak. Itu kefahaman yang nak tu. Kita tak nak kalau orang tu capai 3,200 mata tapi tak cukup orang. PV cukup tapi orang tak cukup. So kita tak nak. So dia tak stable lah. Nombor satu ni kena cukup. Bila cukup nombor satu ni, so insya-Allah kalau kita betul-betul bagi kefahaman, nombor dua ni akan jadi. Tapi kalau nombor satu ni cukup, nombor dua ni tak jadi, kita kena bagi faham setiap orang tu keperluan guna produk macam kita. Okey? So kalau dia tu faham, nombor dua ni boleh jadilah kalau orang kita dah cukup. Okey. Nombor tiga, dari sejumlah 15 orang ke 16 orang atau ke 20 orang tadi, kita boleh check. Sebab itulah bila Kak Ina tengok network leader-leader yang plan untuk ada 3,200 mata tu, sebelum kita tengok downline dia, kita tengok diri kita. Cukup tak untuk diri kita ni 3,200? Kalau tak cukup, kena bagi cukup lah. Baru kita boleh duplicate. Jadi, bila kita cukup, kita boleh tengok pula downline kita yang tak cukup, kita bantu dia bagi cukup. Timbullah leader. So 3 ke 5 orang. Satu-satu kita bina. Sampailah jadi 3 ke 5 orang. So bila dah jadi 1, 2, 3, nombor 4 ni seimbangkan dia saja. Maknanya apa yang kita kena buat 1, 2, 3 je. Nombor 4 ni kita perlu tengok dia supaya dia seimbang. Nombor 5 ni tentang diri kita pun kena cukup 3,200 mata. So barulah kita
kita betul-betul berada ataupun menggunakan, mempraktiskan asas 3,200 mata ni. Okey, so jadi study network masing-masing. Kalau tak tahu, mari kita sama-sama tengok kat mana perlu ditambah baik. Okey, kalau yang ni kita dah dapat, kita dah faham satu step kiraan marketing plan dia. So seterusnya kita buat apa? Seterusnya kita mesti orang kata bercerita dengan rakan-rakan kita untuk dapat mereka menjadi 3,200 mata tu sebanyak 15 ke 20 orang tu. Kita ceritalah cerita dia, kita kata-kata dia sendiri kena cari orang yang mengguna. Maksudnya setiap orang guna sendiri. Ini kita cerita kepada kuih lagi ni bah. Kuih sambal dah. Ha? Ahli-ahli kita yang mana nak dengan 15 jadi dengan 15-16 orang dengan lektor ke macam tu dia boleh cukup. Okey, so jadi kalau semua orang guna macam ni dah 256 PV. Ataupun dia boleh guna hanya 6 kotak kopi 1 lektor pun boleh juga. Jadi ini kalau kita kira 15 ke 20 orang 16 kali 200 mata cukuplah 3,200 mata. So akan dapatlah RM512 tu kalau kita mengamkan dia 200 mata. So RM512 tu sebenarnya lepas dah kos untuk pembelian kita sebanyak 200 mata. Okey, seterusnya pukul berapa dah? Dah lewat juga dah. Seterusnya ni kita kena dapatkan satu ahli kita. Repeatlah benda yang sama. Kita ni, satu ahli kita ni kalau kita dah WM biasanya akan adalah satu atau dua yang dah buat 3,200 mata. Kalau tak ada, kita sendiri buatlah. Macam Kak nak present. Okay, ini 15 orang yang pertama membentuk 3,200 mata. Yang kuning ni diri kita. Ini 15 orang yang kedua. Yang kuning ni diri kita juga. So maksudnya kita dah ada 30 orang. Boleh juga. Kalau kita tak ada leader. Okay. So daripada sini, kalau kita kira, maknanya kita ada 6,400 mata. So kali 20%. Jadi kalau tolak yang kawan kita RM512, kita dapat 768, RM 768. Tapi kalau yang ni kita juga yang buat, kita dapat 1,280. Jadi tak kisahlah kita buat atau ada leader kita yang nak buat. Okey, boleh faham ke? Boleh bagi respon? Boleh faham ke setakat ni? Faham. Cuba praktis dan cuba dapatkan keadaan ini, situasi macam ni. Untuk step pertama, dapatkan kat kita. Step kedua, carilah ahli kita. Cuba cadangkan dia orang 200 mata. Okey. So seterusnya, ini kalau kita nak buat plan satu-satu kopi tu, maksudnya kena banyak orang lah untuk dapat setiap orang tu 200 mata. Kalau kita mencapai situasi ini 2 bulan berturut-turut, kita dapatlah pangkat achiever. So bolehlah keluar dalam majalah nama kita. Kalau ada rally bolehlah naik atas stage ataupun keluar dekat skrin tu nama apabila kita capai achiever. Okey, next step. Dah kita pandai buat grup pertama, kita boleh buatlah grup kedua. Jadi jumlah grup kita dah jadi 9,600 mata. So kita dapat 24%. 24% mana? RM2,304. Tolaklah dekat kumpulan ni RM512 atau RM1,280. Kalau kumpulan ni pun kita juga yang buat 15 orang yang lain, yang ni 15 orang yang lain, yang ni 15 orang yang lain, kita dapat RM2,000. Jadi kalau tak ada ahli kita nak buat pun tak apa. Pastikan kita grupkan satu grup 3,200 mata. Dah cukup list nama tiap-tiap bulan kita monitor dia cukup 3,200. Kita buat lagi satu grup dan satu grup. Akhirnya kita boleh dapatlah 9,600 mata. Okey, kalau kita berjaya buat 2 kumpulan, kita boleh buatlah lagi dan seterusnya. Situasi ini semua ni jadi 3,200 mata, kita dah dapat 16,000 mata, so kita dapatlah 28 poin. So daripada sini 16,000 kali 28%, kita dapat RM480,480.
So tolak 512, 512, 512, 512, kita dapat RM2,432. So bila kita mencapai was manager, kita capai 28%. So bonus kita ni dah macam kita ni penerima ijazah yang pertama. Selepas kita belajar 4 tahun, kita dapat segulung ijazah, pergi cari kerja, inilah income. Okay, kalaulah tak ada orang nak buat ni, selalunya kan nak dengar komplain, tak ada orang dalam grup kita nak buat. Tak apa. Biasanya nak ada orang-orang ni semua agresif macam kita, bila kita dah jadi senior, baru timbul. Selalunya macam tu. Tapi kalau ikutlah kadang-kadang tu rezeki kita, masa kita vice manager pun dah ada. So ini kita buat semua. Ulang-ulang kali Kak nak kata. Ini grup yang pertama kita cari 15 orang. Ini grup yang kedua kita cari 15 orang. Grup yang ketiga cari 15 orang, grup yang keempat cari 15 orang, grup yang kelima cari 15 orang. Kuning ni semua diri kita. Jadi kita seorang-seorang lah ni RM4,480. So kita buat seorang-seorang kita dapat. Tapi kalau ada nak buat, kita ajar dia buat. Sebab kita nak one day, kita tak payahlah buat kerja dengan banyak dia. Kalau ada orang. So ini kita kita dah jadi vice manager. So seterusnya, kita kena fahamlah bonus kepimpinan. Okey, masa pun dah 11 suku. Sampai sini jugalah. Last week pun kat sini juga. Tapi laju-laju last week. Okey, so jadi untuk bonus kepimpinan tu, kita sambung lagi lah. Okey, so kat sini Kak Ina masuk sikit nak cerita step seterusnya tadi. Sini kita dah vice manager dengan 16,000 mata. So kalau kita ada satu downline yang duplicate kerja macam kita lah, yang duplicate kerja macam kita, so dia ni jadi 9,600 mata. Dia ada 2 kumpulan. So keseluruhan grup kita sekarang ni menjadi 22,000. Mana kita tulis ada. Sini 9,600 mata, keseluruhan dia menjadi sini 12,800, so jadi menjadi 22,400. Tetap 28%, tapi kita melebihi 19,600. So kita layak dapat 6.7%. So kat sini 6,270 dapat berapa tadi kita kira? Yang ini tadi. Sekejap 622 tolak 3 orang ni. Yang ni RM2,304 tadi kita kira. 2,304. So jadi yang ni 2,304, yang ni 512, yang ni 512, yang ni 512, kita dapat bersih kita ni tolak dengan yang ni semua kita dapat 2,432 dan seterusnya 6.7% cara mudah ni kita dapat 28%. 6.7% kesemua ni adalah 22,400. Kita pecahkan dia macam ni. 13,000 letak kat atas, 9,400 ni letak kat bawah. Jumlah dia ni adalah 22,400. So yang 9,400 ni kali 6.7%. Jadi 2,432 ni tambahlah dengan 629 ni, maka kita dapatlah jumlah kita sebanyak berapa campur 2 ni? Mana kita tulis? 2432 dengan 629.8 dapatlah RM3,061.80. Ini kita dah dapat 6.7%. So dalam hal ni kita masih vice manager. Okay, kalau lah grup ni berkembang menjadi kata vice manager dan seterusnya, barulah kita boleh mendapat leadership bonus yang seterusnya ni lah. 4% ni kita mesti jadi senior. 2.7% ni kita mesti jadi special. Jadi sekarang ni sebab kita vice manager, kita cuma dapat yang nombor 3 ni. Okay, macam mana nak jadi vice manager? Kita sambung next week lah pula. So ada apa nak tanya? Setakat gambar rajah ni. Gambar rajah yang ni. No ni siapa no? Cik Pa? Cik Pa boleh ke Cik Pa? Mana Cik Pa? Tak buka mic. Dengar kan panggil tapi tak berani buka mic. Siapa lagi ni? Kak Su Sik, faham ke? Faham. Malam ni lewat sikit. Dengar tak? Laptop rosak balik KL kemarin. Letih tak ada nak tengok dah.
Kemarin PKA tak sempat nak Kalau PM. tak faham, ambil gambar ni, Amal kita one-to-one pula. Okey, okey. So, adik Ani pun boleh Okey. sembang dah benda ni. Sangat. Macam mana nak buat. Tak dengar Kak Su. Dengar tak? Ana Salwana Hamzah. Mana Ana? Tak boleh buka mic juga. Okeylah, tak apa. Siapa yang tak faham, nak tanya kat sini malu, boleh PM tepi. Untuk faham benda ni. Jadi disebabkan masa pun dah 11 suku, jadi kita berhenti di slide ni. Jadi next week ataupun another week, next week kita boleh bagi orang lain ke another week, Kak nak akan sambung daripada sinilah, daripada slide ni untuk habiskan sampai kiraan diamond. Jadi kepada yang tak join minggu ni, dia kena tengok rakaman dulu sampai minggu depan. Kak nak start daripada sinilah supaya boleh habis. Okay, that's all untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.